warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi untuk mendapat keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita lihat muka surat kita, perempuan, tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak sekalian, iaitu kitab Jawi kita muka surat 285, ya, iaitu kita sambung di baris yang ada dalil itu, ya, ataupun kitab Al-Quran di atas, maksudnya dalil ayat Quran, ya. Ma'indakum, tentu kita berhenti itu, kan. Okey, 22:9. Baiklah, sebelum saya nak mulakan maksudnya pengajian kita ni, kita kaitkan balik di mana tajuk yang lepas. Ada kadang-kadang kita yang sempat bersama, dia ingatlah. Ada juga yang kadang dah lupa dah sebab 2 minggu dah, ya. Okey, kita kaitkan balik, naik pangkat atas sikit tengah, iaitu mengenai kekayaan atau kemakmuran. Kita ambil tentu balik, ya. Mengenai kekayaan atau kemakmuran dan kelimpahan nikmatnya, begitu juga tiada ada yang kurang. Dalam hadis ni nak bagi tahu pada kita, ya, muka surat 285 Jawi, Rumi 284, tak silap saya. Jumpa? InsyaAllah. 285 ambil tengah-tengah, ya. Ambil tengah. 284 dalam Rumi. Okey, betul. Jadi dalam hadis ini nak menerangkan pada kita bahawa sekiranya kita melakukan kebaikan, bagi Allah Ta'ala tu tak ada bertambah kemuliaannya, ya. Semuanya untuk diri kita. Kalau kita lakukan maksiat pun tak ada kekurangan apa di sisi Allah Ta'ala. Tapi bagi diri kita, kitalah yang kena siksa, ya. Okey, saya masukkan pun. Jadi dia kata mengenai kekayaan atau kemakmuran dan kelimpahan nikmatnya, begitu juga tiada ada yang kurang. Hingga kalau diberikan kepada mereka yang terdahulu dan yang terkemudian, termasuk sekalian manusia dan jin, apa saja yang mereka minta, maka pemberian yang sebegitu banyak tiada sedikit pun mengurang apa yang ada kepadanya. Jadi berarti Allah Ta'ala ni bagi kita nikmat-nikmat ni tak ada berkurang pun di sisi Allah Ta'ala.
Ya, kalau kita manusia bagi apa kat orang makin kurang. Tapi bagi Allah Ta'ala, dia bagi sesuatu pada hamba-hambanya atau makhluknya tak ada berkurang apa pun. Samalah keadaannya seperti sebilah jarum yang dimasukkan ke dalam air laut. Maksudnya, jadi dia kata, pemberian Allah Ta'ala tu dia bagi kita seperti sebilah jarum tu dimasukkan ke dalam air laut ataupun dibuang ke dalam air laut, jarum tu tetaplah begitu saja, tak ada apa pun memberi kesan. Sebilah jarum jatuh dalam laut tak ada apa kesan pun. Itulah maksudnya ya. Maksudnya Allah Ta'ala tu maha kaya, ya, mempunyai kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan, kekuasaan-kekuasaan dan berbagainya. Atau seperti seekor burung yang minum dari airnya. Apa kurangnya air itu dari minuman ini? Jadi kalau ibaratkan seekor burung minum air laut, ada keluar, ada kurang tak air laut? Tak. Berarti Allah Ta'ala tu dia punya kekayaan dia selaut. Ya. Kalau dia bagi satu-satu nikmat pada kita, tak luak, tak kurang pun. Ya. Iaitu kekayaan Allah Ta'ala tu. Tiada ada yang kurang walaupun sedikit, tak ada kurang. Benarlah apa yang dinyatakan Allah dalam kitab Al-Quran, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Maksudnya apa yang di sisi kamu habis dan apa yang di sisi Allah kekal. Kita manusia ni, kalau ada duit banyak, hari-hari belanja, hari-hari pergi tekan duit dekat bank kan, dekat mesin ATM tekan, hari ni tekan, esok tekan, makin berkurang duit kita. Lama-lama kalau tak kerja duk tekan, habis duit kita. Itulah maksudnya kekayaan manusia ni semakin habis. Tetapi di sisi Allah Ta'ala tu kekal, tak habis. Kekayaan Allah Ta'ala tak habis, ya. Allah Ta'ala bagi permintaan kita apa-apa, nikmat dan sebagainya, tapi tak habis, kekal. Tapi berbanding dengan manusia kalau bagi ataupun mengeluarkan harta dia makin berkurangan, ya. Tapi kalau di segi sedekah, kita bila kita infak kan, maksudnya bertambahlah. Tapi di sisi pandangan kita lah, di sisi maksud mata kita kata harta tu akan habis, ya. Ada tanah banyak, jual. Itu makan duit tu makan makin habis, tak ada dah, ya. Ada emas, ada harta yang lain-lain lah. Di sisi manusia tu akan habis, tapi di sisi Allah Ta'ala tu kekal, ya. Allah punya kekayaan tu kekal. Sebab itu kalau hendak meminta, mintalah apa yang ada di sisi Allah. Allah Ta'ala suruh kita minta banyak, berdoa. Bangun malam berdoa, di siang hari berdoa. Allah Ta'ala suka kita berdoa, meminta, ya. Kerana yang ada padanya tidak pernah habis. Yang ada pada Allah Ta'ala tak pernah habis. Mintalah banyak-banyak pun, ya, permohonan kita tu, ya, dalam banyak-banyak kita mohon pada Allah tu, ada Allah Ta'ala tunaikan. Ada segelintir saja Allah Ta'ala tak tunaikan. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi kat dunia, Allah Ta'ala simpan, dia bagi pada akhirat. Tapi kita jangan putus asa, sentiasa juga berdoa, ya. Tetapi apa yang ada pada manusia tidaklah demikian itu. Yang kita fahamlah, apa yang manusia ada akan habis, ya. Tapi kalau Allah Ta'ala, ada kekayaan Allah Ta'ala tadi, maksudnya tak pernah habis, berkekalan. Menurut punca yang dapat dipercayai bahawa Allah pernah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai berikut. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa. Apa dia Allah Ta'ala kata? Hai Musa. Allah Ta'ala seru Musa, janganlah engkau takut selain aku. Allah Ta'ala suruh pada Nabi Musa, jangan takut selain pada Allah. Begitu juga lah maksudnya, kita semua disuruh jangan takut selain pada Allah. Yang perlu takut tu pada Allah. Orang hari ni takut hantu, takut sesama manusia. Dia tu pangkat besar lah, aku takut lah nak cakap dengan dia. Sebenarnya yang perlu kita takut hanya pada Allah, ya. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Musa, hai Musa, janganlah engkau takut selain aku selama bagiku kekuasaan. Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Allah Ta'ala tu sentiasa berkuasa.
berkuasa. Berkekalan kuasa dia. Kekuasaan itu berkekalan. Kekuasaanku itu berkekalan, Allah Ta'ala kata. Kuasa Allah tu kekal. Kita manusia ni, contoh kalau berkuasa sementara pegang jawatan. Tak pegang jawatan, tak ada kuasa dah. Ya? Tapi Allah Ta'ala kuasanya berkekalan. Tiada keputusan. Tiada keputusan ni tak putus. Kuasa Allah Ta'ala tu tak berputus. Sentiasa. Itu syarat satu, maksudnya seru Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Yang kedua pula, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, hai Musa, janganlah engkau selamanya sibuk dengan rezeki. Macam kita hari ni lah, sibuk dengan rezeki sampai tak sempat semayang, tak sempat nak pergi berjemaah, tak sempat nak sembahyang Jumaat, tak sempat nak mendengar ilmu kuliah agama, tak sempat nak dengar kuliah maghrib, tak sempat semuanya. Kerana apa? Orang tanya, kerana sibuk. Sibuk sampai nak ngaji Quran pun tak sempat nak belajar. Beberapa orang lah, ya, yang jumpa saya, ustazah saya nak mengaji Quran, saya nak belajar ustazah daripada Iqra balik. Sampai hari ini tak nampak batang hidung. Mungkin orang pandemik Covid tu kan. Tapi sebab dia sibuk. Dia sibuk, dia kerja kedai makan, dia buka kedai makan, dia sibuk sampai tak ada masa. Masya Allah. Jadi sebalik kesibukkan tu kita kena ada ruang kosong sikit untuk kita nak belajar ilmu. Jangan kita sibuk sampai terlepas semuanya, ya. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Musa, hai Musa, janganlah engkau selamanya sibuk dengan rezeki. Sibuk cari rezeki sampai tak ada rehat lah, ya. Siang kerja, malam kerja, tak tahulah, ya. Selama perbendaharaanku penuh, tiada kehabisan. Perbendaharaan tu maksudnya kekayaan Allah Ta'ala tu banyak, penuh, tak habis-habis. Rezeki yang Allah Ta'ala dah tetapkan bagi kita. Kita berusaha mencari rezeki tu, tu adalah usaha ikhtiar kita. Tapi jangan cari rezeki sampai kita tinggalkan perintah-perintah Allah. Cari rezeki sampai tak semayang, cari rezeki sampai tak sempat dah nak komunikasi dengan keluarga, dengan anak, dengan isteri, dengan suami. Seorang masuk pintu ni, seorang keluar pintu sana, sampai tak seminggu pun kita tak bercakap, tak bersapa. Sebab apa? Sebab sibuk, masing-masing sibuk. Anak sibuk dengan cara dia, bapa dan mak ni sibuk dengan cara dia. Bayang kalau seminggu sampai tak komunikasi, tak betul bersapa, tak jumpa batang hidung, habislah, ya. Jadi kerana apa? Kerana ni kita sibuk sangat cari rezeki. Jadi Allah Ta'ala nasihat kepada Nabi Musa supaya jangan sibuk sangat cari rezeki. Cari rezeki, bekerja boleh, tapi maksudnya ada had-had waktu dia, ya. Kerana apa? Kerana kekayaan Allah Ta'ala tu tidak habis. Tiada kehabisan, tak habis. Rezeki itu Allah Ta'ala akan bagi, ya. Yang ketiga, nasihat Allah Ta'ala kepada Hai Musa lagi. Maksudnya bukannya dituju kepada Musa nya, termasuklah kita sekali ni, ya. Hai Musa, janganlah engkau mesra selain aku. Jangan mesra tu, jangan cinta lebih, melebihi cinta Allah. Selama engkau dapati kemesraanku. Kerana bila engkau mencari aku, engkau temui aku. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa, nak cinta, nak mesra, nak ni, nombor satunya pada Allah. Kita pun begitu jugalah. Cinta yang pertama kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang kedua kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang ketiga bolehlah kepada manusia. Tapi kalau kita letak cinta kita kepada manusia nombor satu, tu adalah salah, ya. Sebab apa? Ada nasyid ataupun ada pepatah lah, dia kata, cinta pada bunga, bunga akan layu. Tengok bunga cantik, sayang bunga ni, suka bunga ni. Cinta pada bunga, bunga akan layu. Sampai ketika dia bunga tu layu, tulai tu. Lama mana dia nak kembang, kan? Dia paling kuat sehari, 2 hari, 3 hari, ya. Okey, cinta pada manusia pula. Cinta pada manusia. Sayang suami dia lebih, sayang isteri dia lebih, sayang anak dia lebih melebihi cinta pada Allah tadi.
cinta manusia akan mati sampai ketikanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Taala ambil balik orang yang kita sayang tadi, manusia tadi. Jadi sebab tu kena letak cinta pada manusia jatuh nombor 3, ya. Lagi cinta pada Allah adalah kekal abadi. Jadi cinta pada Allah tu letak nombor 1. Kedua, cinta pada Rasulullah. Ketiga, barulah cinta pada manusia. Sama ada suami, isteri, anak-anak, ibu bapa, ya. Cintalah pada selain pada tu, ya. Tapi letak cinta kita hanyalah kepada Allah. Itu juga dia kata kita ibadah, kita semayang. Kita semayang ni hari-hari kita beribadah pada Allah ni. Boleh juga kita kata aku beribadah ni kerana nak dapat syurga. Boleh. Satu. Kedua, aku beribadah ni kerana takut neraka. Aku semayang sebab apa? Takut neraka. Kalau tak semayang masuk neraka. Boleh. Dia kata, kita letakkan kata macam tu tak apa. Tapi yang terbaiknya, aku ibadah ni adalah kecintaan aku kepada Allah. Itu yang terbaik. Nombor 3 yang terbaik. Aku semayang ni kerana aku cinta pada Allah, melebihi segala-galanya. Itu yang terbaik. Yang nak syurga takut neraka tadi, tu dia kata tahap dia, makam dia rendah. Makam tinggi aku semayang kerana cinta aku pada Allah, nak jumpa kekasih aku. Bila kita jumpa Allah tu, kita solat tu, berjumpa kekasih kita. Jumpa kau kekasih awal dan akhir. Kan lagu Jamadilah tu, kan? Allah lah kekasih awal dan akhir kita. Jadi Allah Ta'ala suruh Musa tadi mesralah dengan Allah. Jangan selain pada aku. Mesra pada Allah, maksud kasih cinta pada Allah nombor 1, ya. Lagi, kerana bila engkau mencari aku, engkau temui aku. Bila kita cinta Allah, kita beribadah pada Allah, kita akan dapatlah, ya, kecintaan Allah tadi. Dapatlah hubungan baik kita dengan Allah tadi. Kita merasakan bahawa diri kita ni hampir dengan Allah, ya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya sila. Ya baik. Ya baik. Okey, yang keempat pula, nasihat Allah kepada Nabi Musa. Hai Musa, janganlah engkau ingat terpelihara azabku selama engkau belum lagi melintasi jambatan menuju syurgaku. Allah Ta'ala nasihatkan kepada kita juga, ya, supaya jangan rasa kita ni selamat daripada azab Allah. Sebab tu dia suruh kita supaya banyak istighfar. Bila kita tahu kita banyak dosa, kita takut pada azab Allah, banyakkan taubat, banyakkan istighfar kepada Allah, banyakkan solat sunat taubat, ya, supaya kita ni diampun segala dosa kita sebelum kita menemui Allah. Dia kata selagi tidak melintasi jambatan menuju ke syurga, iaitu sirat. Nak melintasi sirat Allah tu, tak tahulah macam mana, ya, betapa sukarnya, ya. Kita dengar, kalau kita tengok dalam hadis yang lain dijelaskan, diceritakan bahawa orang yang soleh, orang yang beramal soleh tu, dia lalu melintasi sirat tu seperti angin. Lajulah angin. Ada yang seperti kuda. Kuda lari duduk lepas. Ada juga dia kata merangkak. Ya. Ada yang mengesot. Macam-macam lah, ya. Ada yang bila melintasi tu maksudnya terjatuh, naik balik, lintas lagi jatuh, macam tu lah. Nak sampai penghujung tu bukan main susah lagi, ya. Itu ikut amalan kita lah, ya. Mudah-mudahan kita buat amalan yang baik, mudah-mudahan kita dapat melintasi sirat dengan sebaik-baiknya, ya. Okey, kita tengok yang ketiganya, ya, penerangan dia yang ketiga. Segala amal dihitung dan disempurnakan. Amal kita ni Allah Ta'ala akan hitung. Hitung nombor 1 apa dia? Iaitu Allah Ta'ala nak lihat keikhlasan kita. Sebab itulah kita sentiasa kena berkata-kata pada Allah Ta'ala dalam doa kita. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang yang ikhlas dalam melakukan ibadah padamu, dalam melakukan amal-amal yang aku buat seharian padamu. Minta keikhlasan pada Allah. Kita takut tak ada ikhlas, kita tak
tak diganjari sebarang pahala pun. Ya. Okey. Akhirnya pada hadis tersebut diterangkan kepada mereka mengenai segala amal mereka, iaitu hai hamba-hambaku. Hadis yang kita baca, hadis yang ke-24. Ya, matan hadis tu ya. Hanya segala amal kamu, Allah Ta'ala kata, hanya segala amal kamu, aku yang menghitungkannya bagi kamu. Kemudian aku sempurnakannya bagi kamu. Jadi Allah Ta'ala yang hitung amal kita. Sebab tu kena buat dengan ikhlas. Tak ikhlas, tengok-tengok tak ikhlas, semuanya tak dikira, semuanya tak diberi ganjaran, semuanya tak dapat markah. Ya, jadi Allah menghitung, Allah tahu segala bisikan hati kita. Waktu kita sedekah tadi contohnya, ikhlas tak ikhlas? Kalau ikhlas, alhamdulillah, selamatlah kita. Tapi kalau tak ikhlas, tak ada apa-apa. Kerana apa? Kerana riak, kerana nak menunjuk, kerana nak dipuji orang, nak ujian. Begitu juga kita dalam majlis ilmu. Minta pada Allah, ya Allah, ikhlaskanlah aku. Contoh saya sebagai pengajar, ikhlaskanlah aku dalam mengajar. Ya, sebagai pendengar ilmu pula, ikhlaskanlah aku sebagai penuntut ilmu. Sama-sama kita minta ikhlas supaya kita tadi Allah Ta'ala bagi, maksudnya ganjarannya. Ya. Ini berarti bahawa segala amal mereka dalam dunia akan dihitung atau dikirakan Allah. Allah Ta'ala tu hitung amal kita. Sehari semalam banyak mana kita buat amal, kita buat kebaikan. Sebab tu kena letak ikhlas nombor satu. Tak letak ikhlas, penat kita buat. Satu pun tak dicatat sebagai pahala ataupun markah, tak dapat markah. Jangan periksa lah, kalau periksa satu pun tak dapat markah, penat buat. Jawab periksa punya banyak, tapi satu pun tak ditulis sebagai markah, tak dikira sebagai markah, rugilah kita ya. Jadi dia kata satu mana dia? Ini berarti bahawa segala amal mereka dalam dunia akan dihitung atau dikirakan Allah satu persatunya, sama ada yang baik atau yang buruk. Yang baik pun kena tengok ikhlas pula, yang buruk lagi lah balasannya dosa ya. Kemudian ia pula yang menyempurnakan balasannya kepada mereka. Allah yang sempurnakan balasan kepada kita. Buatlah kebaikan banyak-banyak. Tanamkan sifat ikhlas tadi. Ya, bisikkan pada hati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ikhlas. Minta ya. Dan mereka yang akan menerimanya dan merasainya, kita lah. Kita buat satu amal, Allah Ta'ala akan bagi balasan. Kita yang terima balasan tadi. Kalau balasan pahala, alhamdulillah. Kalau balasannya kosong, tak ada apa, rugi. Karena ini barang siapa yang mendapati kebaikan, dan inilah yang diharapkan. Minta-minta biarlah Allah Ta'ala hitung amal kita tadi, diberinya balasan. Itu jika ada kebaikan. Maka pujilah akan Allah. Jadi kita ni kalau buat satu, kita minta pada Allah, ya Allah, aku nak buat ni dengan ikhlas ya Allah. Allah Ta'ala pun bagilah ke hati kita ni lahir rasa ikhlas. Maka kena sebut alhamdulillah, puji pada Allah, syukur pada Allah kerana hadirkan dalam hati kita rasa ikhlas tadi. Dan barang siapa mendapati selain yang demikian, tak ada ikhlas pula, maka celalah dirinya sendiri. Ruginya aku sedekah sampai RM50 tapi tak ada ikhlas. Kita cela diri kita sendiri, maksud marah diri kita sendiri. Dan tak usahlah mencela atau menyalah orang lain. Bukan salah orang lain, salah diri kita. Ya. Sebab apa? Kita tak tanam sifat ikhlas tadi. Masya Allah, nak dapat ikhlas ni bukan senang. Sebab itulah kita kena merayu pada Allah, minta pada Allah, doa pada Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap amal aku ni ikhlas kerana-Mu ya Allah. Aku tak mau selain pada aku, selain pada tu, ya. Iaitu ada sifat mazmumah tadi, sama ada nak menunjuk, nak nama, nak dipuji orang, tu kita minta Allah akan jauhkan. Kerana yang mengejarkannya bukanlah siapa, melainkan Dia sendiri. Kita yang buat amal tu. Jadi kalau kita ikhlas, selamat. Kita buat amal, kita tak ikhlas, kita yang rugi, ya. Jadi pengertian yang dipahamkan dari akhir hadis ini ialah apa yang kita boleh faham daripada hadis yang kita baca matanya dulu. Pertama,
Orang yang mendapati kebaikan dirinya dalam dunia ini adalah dikehendaki supaya ia memuji Allah atas balasan yang diterimanya di dunia. Jadi kalau kita renung diri kita, sebab tu sebelum tidur dia suruh muhasabah diri. Muhasabah diri ni maksudnya kita soal pada diri kita. Hari ni berapa banyak kebaikan aku buat? Berapa banyak kesalahan aku buat? Kesalahan tu dosa. Tengok diri kita hari ni banyak buat baik. Kita kena puji Allah, alhamdulillah, ya. Dah main usia kita 40 tahun ni, banyak perubahan ke arah kebaikan, alhamdulillah. Tengok kita ni daripada dulu kurang berzikir, sekarang banyak berzikir. Dulu kurang ke majlis ilmu, sekarang banyak ke majlis ilmu. Dulu kurang beramal, maksud tambah amalan-amalan kita lah, sunat-sunat dan sebagainya tadi. Sekarang banyak melakukan amal-amal ibadah yang sunat-sunat dan sebagainya, ya. Jadi kita kata alhamdulillah, kita puji pada Allah kerana Allah Taala meletakkan kita ke jalan yang baik, ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Minta Allah Taala tunjukkan kita jalan yang lurus. Tak mau jalan yang bersimpang siur. Simpang siur tu sekejap buat pahala, sekejap buat dosa, sekejap buat pahala, sekejap buat dosa. Tak mau, ya. Dan di samping itu dikehendaki pula ia mencela dirinya sendiri. Bila kita muhasabah diri kita, kita tahulah kita ni berapa banyak buat baik, berapa banyak buat jahat. Jadi kita sendiri yang tahu. Bila kita muhasabah diri kita, banyak buat dosa contohnya. Kerana dosa yang telah dikerjakannya dan bersegera memohon keampunan dengan taubat. Jadi kalau hari ini aku ada buat dosa, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, astagfirullahalazim. Bertaubatlah kita, ya. Tu dia suruh kita supaya muhasabah diri. Sebelum nak tidur tu ambil masa 5 minit lebih kurang. Jam celek muhasabah diri dulu. Lepas tu baru nak lelak mata. Ada orang kata kat saya malam susah nak tidur. Susah nak tidur lagi senang. Ambil tasbih tu, bawa subhanallah baru beberapa kali, dah terlepas tasbih, lena lah. Ataupun kita susah nak tidur, ambil wuduk, buka Quran, tak berapa minit lagi ngantuk lah. Tak apalah. Pada duk telek macam tu, ya, kosong maksudnya, ya, tak diisi dengan pengisian dari sama ada berzikir ataupun baca Quran tadi, rugi ya, duk telek, ya. Okey, tu maksudnya penerangan hadis yang pertama. Dia suruh kita muhasabah diri kita ni dalam baik ataupun dalam tak baik. Dalam baik, alhamdulillah. Dalam tak baik, cepat-cepat bertaubat. Kedua pula, orang yang mendapati kebaikannya di akhirat kelak adalah memuji Allah. Siapa yang nampak dia ni banyak ke arah kebaikan, pujilah Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Dulu aku jahil agama. Dulu maklumlah zaman dulu dengan rambut karun ya, kan? Dengan tak pakai tudung dia, dengan rendah aurat dia, macam lah dulu ni. Tapi mai sekarang ni ada perubahan, ada keinsafan, ya. Jadi puji Allah, alhamdulillah ya Allah. Aku tak mati lagi. Oh, mati saat dulu hari tu, masa aku jahil dulu, habislah. Oh, tak masih taruh usia kita hari ini sempat bertaubat, ya. Sebaliknya orang yang mendapati kejahatannya, kalau kita dalam kebaikan kita puji Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kita dalam kejahatan, maka ia tidak mencela kecuali dirinya. Salahkan diri kita, jangan salah sesiapa. Sebab apa aku tak faham agama? Sebab aku sendiri tak pergi mengaji. Sebab apa aku tak kerti baca Quran? Sebab aku sendiri tak mau usaha untuk belajar Quran. Jangan salah diri kita, ya. Sedang celaan atau penyesalannya tidaklah berguna lagi. Kalau dah mati dah tak berguna dah, nak nyesal kemudian, kan? Jadi sebelum mati ni sempat lagi kita menyesal dan kita bertaubat pada Allah. Tapi kalau dah mati, habislah, dah terlambat, kan? Dalam Al-Quran Allah telah menceritakan pujian ahli syurga. Ahli syurga ni memuji, yang memuji Allah di atas apa yang mereka dapati dari kelebihan. Ahli syurga ni masuk dalam syurga dan dia puji pada Allah sebab dapat nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala janjikan. Yang Allah Ta'ala tidak menyalahi janji.
Allah Ta'ala tepat pada janji dia. Firman-Nya, Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannah haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka berkata, ahli syurga kata, sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah tunaikan kepada kami perjanjiannya. Allah Ta'ala janji, orang beriman balasannya syurga. Itu janji Allah. Orang yang ingkar, yang asi dan bahasa Arab, yang ingkar dahaka tu, janji Allah neraka. Jadi bila ahli syurga tadi dapat nikmat, kata, sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah ditunaikan kepada kami perjanjiannya dan yang telah wariskan kepada kami bumi itu. Kami dapat mengambil tempat dari syurga di mana saja kami kehendaki. Maka alangkah baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal baik. Contohnya, dah berada dalam nikmat, ahli syurga pun memujilah Allah. Ya. Hidup di dunia dulu mereka melakukan kebaikan, amal ma'ruf tadi. Maka janji Allah, Allah Ta'ala tempatkan dalam syurga. Masuk dalam syurga tu maksudnya boleh mengambil tempat dari syurga di mana saja. Nak pergi tang mana pun tak apa dalam syurga tu. Nak duduk sini boleh, nak duduk sana boleh. Maksudnya ya. Jadi bebas dalam syurga tu. Jadi ahli syurga tu memuji Allah, ya. Maksud Allah menepati janji, tepat janji dia, ya. Di ayat yang lain Allah menceritakan pula penyesalan ahli neraka yang mencela, menemplak diri mereka. Ini tadi dalam syurga, ahli syurga memuji Allah. Sekarang ni pula ahli neraka pula. Dia menemplak, menyalahkan diri mereka sendiri. Sebab apa? Sebab dalam dunia dulu, ketika hidup di dunia dulu tak mau buat kebaikan. Ya. Firman-Nya Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Itu ahli neraka kata. Dan syaitan berkata tatkala diputuskan hukumnya. Maksudnya bila ahli neraka tu dah dimasukkan dalam neraka, syaitan pun berkata. Syaitan kata kat ahli neraka tadi, sesungguhnya Allah janji kepada kamu perjanjian yang benar. Syaitan lepaskan diri dia ni. Dia kata Allah janji pada ahli neraka tu janji yang benar. Tetapi aku janji kepada kamu, lalu aku menyalahi janji kepada kamu. Syaitan kata, contoh ibaratkan ni lepas siapa tak mau ikut perjanjian Allah tadi, maksud taat pada Allah tadi, pergi ikut syaitan. Jadi maksudnya syaitan tu telah menyalahi janji. Menyalahi janji tu menyesatkan mereka lah. Dan tidaklah ada bagiku kekuasaan atas kamu kecuali aku ajak kamu. Syaitan ajak. Syaitan hasut. Minumlah arak, berjudilah, dedahlah aurat, makanlah rezeki haram. Itu syaitan ajak. Ya. Dan kamu perkenankan, kamu ikut, dan kamu perkenankan aku. Syaitan ajak yang salah tadi, yang tak baik tadi, tapi ahli neraka tu ikut. Kerana itu maka janganlah kamu cela aku. Syaitan maksudnya dia lepas diri dia. Jangan salahkan syaitan tadi dia. Sebenarnya yang ikut tu siapa? Kamu yang ikut, kata. Ahli neraka tu yang ikut. Dan tetapi celalah diri-diri kamu sendiri. Syaitan kata salah kamu sendiri. Syaitan lepas diri dia. Bukan salah syaitan. Syaitan maksudnya dia ajak seolah tidak baik. Kenapa kamu ikut? Macam tu lah. Sedangkan Allah Ta'ala suruh buat yang baik. Bila dah masuk dalam neraka, ibaratnya dia lepaskan diri dia. Itu salah kamu sendiri. Aku ajak arah baik, arah keburukan kamu ikut. Siapa suruh? Macam itulah maksudnya ya.
Demikianlah keadaan orang-orang yang memuji Allah kerana kebaikan balasan yang mereka dapati dari hasil usaha amal-amal mereka. Kalau kita dalam keadaan baik, amal-amal yang baik, kita syukur pada Allah. Ya Allah, tetapkanlah aku dalam kebaikan sampai mati. Jangan sekarang ni buat baik bagus, dekat nak umur, nak usia, nak mati tu, dia jadi ke arah maksiat, na'udzubillah. Biarlah tetapkan kita. Kalau baik sekarang ni, maksudnya lagi baik bertambah baik, sampailah mati. Dan orang-orang yang menyesal dan mencela diri mereka sendiri kerana mendapat balasan yang mereka tiada ingini. Orang yang masuk neraka tu dia menyesal. Dia salah diri dia sendiri. Tetapi mau tak mau terpaksalah juga menerimanya. Terimalah balasan Allah. Kalau Allah Ta'ala tempatkan dalam neraka, masuklah neraka. Ya? Masa itulah dia menyesal akibat perbuatan mereka yang tak baik di dunia. Siapa suruh hidup di dunia tak mau buat baik? Main dunia terpedaya dengan maksudnya keindahan dunia ni. Seronok ya. Seronok ni memang tak habis. Ya, baik. Seronok tak habis kat dunia ni. Contohnya seronok nak makan, seronok nak jalan, seronok bercuti. Bercuti ni sekarang ni Covid lagi tak habis lagi ni, pergi bercuti sangat. Tu seronok dunia tak habis ya. Seronok pun ada batas-batas dia. Jangan keterlaluan ya. Petunjuknya ataupun dalalahnya, maksudnya ya, ini pengajaran lah yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Apa dia? Hadis yang ke-24 yang tersebut menunjukkan, dia bagi dia punya pengajaran. Pertama, bahawa kezaliman adalah satu perbuatan yang amat terlarang, baik dalam bentuk dan cara apapun juga, sama ada dengan alasan maupun tidak, hingga Allah sendiri menurut yang ditegaskan hadis tersebut telah mengharamkan ke atas dirinya. Maksud dalam hadis yang kita baca matan dia yang lepas tu, hadis ke-24 tu, ya, ini kita baca dia punya huraian pengajarannya. Yang dalam hadis tu dia kata, di mana Allah Ta'ala larang kita daripada melakukan kezaliman. Allah Ta'ala tak suka kepada kezaliman. Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman. Maksud tak boleh buat zalim. Zalim pada diri orang, atau zalim pada diri sendiri, atau buat zalim pada Allah pun tak boleh. Menzalimi Allah dengan jana, syirik pada Allah, ya? Menduakan Allah tak boleh. Zalim pada diri sendiri di mana? Tak solat. Kita tak solat, kita yang akan dapat balasan dosa dan akan dimasukkan dalam neraka. Ya, itu zalim pada diri sendiri. Orang zalim diri sendiri lagi apa dia? Tu yang bunuh diri tu. Zalim diri sendiri lah. Bunuh diri bukannya maksud selesai. Masalah tu lagi teruk. Sampai alam barzakh, sampai alam akhirat. Apa nak jawab di hadapan Allah? Zalim pada diri sendiri. Zalim pada orang pun tak boleh. Zalim tu maksud menganiaya orang, ambil hak orang tak boleh, ya, makan harta orang tak boleh, ya, tipu orang, kecoh orang tak boleh, ya. Jadi dalam hidup ni kita jauhi daripada berlakunya kezaliman, karena itu adalah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Di sini mungkin ada orang yang bertanya, ya, pengarang hadis ni, dia tambahkan lagi penerangannya. Mengapakah Allah haramkan kezaliman ke atas dirinya? Kenapa Allah Ta'ala tu haramkan seseorang melakukan zalim atas diri Allah? Padahal sifat itu tiada baginya atau mustahil atasnya. Allah tidak berlaku zalim. Allah tidak bersifat zalim. Jadi pengharamannya berarti mengharamkan perkara yang makdum. Yang makdum itu maksud yang tiada. Yang tiada itu maksud Allah tidak bersifat zalim. Allah Ta'ala haramkan, jangan buat kezaliman. Bagaimanakah boleh jadi demikian? Kata pengarang kita, ya. Jawapannya, walaupun kezaliman itu tiada baginya, walaupun Allah tu tidak berlaku zalim, namun diharamkannya juga sebagai satu perbuatan yang ada maksudnya ialah supaya mudah dimengertikan dan dipahami sedalam-dalamnya
hakikat dari pengharaman itu. Maksudnya Allah Ta'ala mengajar kita ataupun melarang kita daripada melakukan kezaliman. Iaitu kezaliman itu bukan sahaja diharamkan ke atas mereka, tetapi diharamkannya atas dirinya lebih dahulu. Allah Ta'ala larang kita jangan buat zalim pada Allah, dan jangan buat zalim pada diri sendiri, dan jangan buat zalim sesama manusia. Mengingat akibatnya amat buruk. Buat zalim tu akibatnya buruk. Berlakulah dendam. Kalau kita zalim pada Allah, contoh kita berlaku syirik, na'udzubillah, rosaklah iman kita, ya. Bahayalah, ya. Tapi kalau zalim pada orang, berlakulah, maksudnya penindasan. Orang yang buat zalim tu dia tak rasa apa lah. Yang kena zalim tadi ditindas, dan dia dalam keadaan dendam dan sebagainya, ya. Mengingat akibatnya amat buruk, akibat zalim tadi. Bencananya tidak pernah lenyap, dan keadaannya walaupun berlainan dari semasa ke semasa, tetapi hakikatnya adalah satu, iaitu menghapus suatu yang hak dari suatu golongan lain. Tak boleh buat zalim pada orang. Ya, buat zalim pada orang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, boleh bawa satu benda yang buruk, benda yang tak baik, ya. Kadang kala kezaliman itu menjelma sebagai satu keadilan. Kadang-kadang orang kata dia buat kezaliman tu maksudnya sebagai adil, ya, untuk kebaikan, ya. Padahal hakikatnya itulah kezaliman. Kezaliman tetap kezaliman. Dia kata kezaliman tu ada kebaikan, tak ada. Contoh orang mengambil harta anak yatim, zalim tak? Zalim. Kesian anak yatim tadi, ya. Mereka dizalimi, hidup mereka susah, hidup pula tak ada bapa, tak ada orang yang nak cari nafkah, sedangkan harta mereka diambil orang, ya, kesian, ya. Jadi setiap kezaliman tu tak ada bawa kebaikan, semuanya adalah membawa kezaliman. Walaupun dia kata ada kebaikan dalam kezaliman, sebenarnya tidak ada kebaikan, sebenarnya tetap zalim, ya. Allah, ya. Zalim hari ni orang kadang-kadang buat binatang, pukul binatang yang tengok itu, tunjuk dalam yang telah diviralkan tu. Ada orang ambil api, dibakar ekor kucing. Kucing tu lari, api tu duduk terbakar. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya. Zalim pada binatang. Kenapalah tu tujuh ekor kucing tu? Dia pun makhluk Allah, dia pun nak hidup, kita seksa dah. Cuba orang cucuk kita, apa rasa macam mana, kan? Tu zalim kepada binatang. Zalim bersama manusia, ambil hak dia, ya. Zalim pada Allah tadi, syirik Allah, mendoakan Allah, ya. Seterusnya, dengan mendahulukan pengharaman itu ke atas dirinya, memberi satu contoh pengajaran kepada mereka, iaitu setiap orang yang hendak menyuruh dan melarang sesuatu, hendaklah dimulai dari dirinya sendiri. Kita ni nak suruh orang buat baik, kita kena mula dengan diri kita dulu. Suruh orang tutup aurat, kita kena tutup aurat sempurna dulu. Nak suruh orang solat, kita kena solat sempurna dulu. Nak suruh orang, maksudnya hidup harmoni dalam rumah tangga, kita kena tunjukkan keharmonian dalam rumah tangga dulu, ya. Jadi kita kena mula pada diri kita dulu. Tapi kalau kita tak mula, kita suruh orang saja tanpa kita buat, tu tak betul, ya, tu salah, ya. Kalau tidak, tidaklah ada nilainya dan ertinya sama sekali. Suruh orang tutup aurat, tengok dia tutup aurat tak sempurna, pakai baju untuk nampak lagi aurat dia. Sama ada tak pakai stokin ke, tak pakai sarung tangan ke, ya, masih nampak aurat lagi. Jadi dia kata tak ada nilai, tak ada erti kalau kita suruh orang buat baik sedangkan kita sendiri tak buat dulu. Jadi nak suruh orang buat baik, kita mula dengan diri kita dulu, ya. Nak suruh orang banyak zikir, kita mula dengan diri kita dulu, kena berzikir. Nak suruh orang bertaubat, kita mula dengan diri kita dulu, bertaubat. Sehari semalam banyak mana taubat kita? Paling kurang 100 kali, lebih lagi baik.
Jangan sampai malam kosong, tak ada taubat pada Allah. Nak suruh orang banyak selawat, kita kena selawat dulu. Diri kita nak selawat dulu. Berapa banyak yang boleh, ya? Barulah itu terbaik kita. Baru ada nilai dan ertinya. Okey, yang kedua pula, bahawa segala persoalan hidup seseorang manusia, rohani dan jasmani, iaitu jiwa dan badan, tidaklah dapat dipisahkan dari Allah. Hidup kita ni tak dapat pisah pada Allah. Zahir dan batin, luar dan dalam, jiwa dan badan. Jiwa ni hati kita, badan ni anggota kita. Tak dapat dipisahkan dari Allah. Artinya tidaklah dapat dipandang sebagai persoalan sendiri yang diurus dan dikendalikannya sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan Allah sebagai hubungan antara makhluk dengan Khaliq, antara yang diciptakan dengan yang mencipta, sama ada dalam bidang agama maupun dalam bidang lain. Jadi dalam kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah ni, kita kena ada hubungan kita dengan Allah, ya. Hidup kita ni bergantung pada Allah. Maksudnya apa-apa berdoa pada Allah, mohon pada Allah, ya. Sebab apa? Allah yang mencipta kita, ya. Pencipta adalah Allah, disebut iaitu Khaliq. Khaliq pencipta, makhluk yang dicipta kita ni. Kita dengan pencipta, mana yang hebat? Pencipta lah hebat, Allah. Kita ni dicipta, maksudnya kita ni serba lemah, serba kekurangan. Perlu memohon pada Allah. Mohonlah pada Allah, ya. Tak boleh putus dalam sehari semalam, ya. Kena ada, maksudnya perhubungan dengan Allah. Sebab itu sebagai seorang yang bersifat demikian, makhluk dengan Khaliq tadi ni, maka sudah semestinya diarahkan supaya ia selalu memelihara hubungan itu dan memohon kepadanya untuk menolong, membuka jalan yang semudah-mudahnya bagi mendapatkan segala keperluan hidup. Di dalam hidup kita ni, kita ada Allah. Susah ke, sedih ke, senang ke, dapat nikmat ke, semuanya kena berterima kasih pada Allah. Mohon pada Allah, berdoa pada Allah. Dapat nikmat, buat sujud syukur. Terima kasih pada Allah kerana bagi nikmat. Ya. Dapat bala ataupun dapat musibah, berdoa pada Allah, merayu pada Allah. Ya. Semua kita kena menghadap Allah. Dapat hak baik menghadap Allah, dapat hak tak baik kena maksudnya merayu pada Allah. Jangan merayu selain pada Allah. Merayu pada manusia tak boleh. Manusia ni ada di antara yang amanah, ada di antara yang tak amanah. Yang amanah ni kata aku ni nak ngadu masalah kat kamu sekian. Yang amanah dia dengar dan dia simpan cerita tadi. Tapi hak tak amanah dia dengar dan dia sebarkan, tambah lagi jadi haru biru. Jadi sebaik-baiknya kita mengadu pada Allah. Allah suka kita mengadu pada Allah. Bangun di pertengahan sepertiga malam tu, menghadap Allah, merayu pada Allah dengan sampai terkeluar atau meleleh air mata, tu yang sebaik. Ya Allah, aku sakit, ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, aku susah, ya Allah, bagilah aku, ya Allah, kesenangan. Bagilah aku maksudnya ruang-ruang untuk aku maksudnya dalam keadaan senang ataupun bahagia ataupun dalam keadaan yang baik, ya. Allah yang dengar, Allah akan bagi. Merayu kat orang, kalau kata susah-susah orang sekali dua kali lama-lama orang jemu. Dua cakap susah tu, ya. Jemu dah aku dengar. Sebab tu kita kena merayu pada Allah. Allah tu pencipta kita. Dia mendengar segala rintihan hati kita, ya. Dengan ini pula berbuktilah betapa kelemahannya dan kekurangan tenaganya yang memerlukan perlindungan dan kekuatan dari Allah yang Maha Kuat. Kita ni lemah, perlu Allah. Allah akan bagi pada kita, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, bantulah aku, ya Allah.
Kalau dalam kesempitan rezeki, luaskanlah rezekiku ya Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan datangkan ya punca-punca yang boleh datangkan rezeki yang lebih. Tapi kalau sampai berdoa pada Allah pun tak mau, solat pun tak mau, itu yang kadang-kadang kita tengok dah lah susah, nampak lagi lah bertambah macam terbenam terus. Masya Allah. Sebab apa? Dengan tak semayang dia, dengan tak kerja dia, dengan hidup tidak sebagai seorang Islam dia, masuk hidup tak patuh pada ajaran Islam. Allahu Akbar ya. Tapi kalau yang beriman tadi, kalau dia susah pun taklah nampak sampai terbenam terus ya. Susah-susah dia pun maksudnya tak memudaratkan. Dia susah sampai Allahu Akbar. Di rumah waktu malam tengok sampai lampu elektrik, lampu Kalimantan satu yang menyala, yang lain semua tak boleh menyala, semua rosak. Sebab apa? Sebab kata susah. Bayangkanlah kalau pasang satu lampu, nak menerangi satu rumah tu, fahamlah macam mana. Tu maksud susah yang sampai terbenam. Bila ditengok, dilihat, diteliti lagi, oh rupanya dengan tak sembahyang dia, dengan hidup pun jauh dengan Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi macam ni. Kita nampak je ya. Akhirnya hadis tersebut menunjukkan bahawa segala amal akan diperhitungkan secara saksama dan diberi balasan. Allah Ta'ala tu maha adil. Dia akan hitung amal kita, hak baik, hak jahat. Hak baik dapat ganjaran, pahala, balasan. Hak jahat dapatlah dosa, dapatlah balasan neraka. Kalau balasan itu di akhirat, maka itu sudahlah wajar dan terang. Tetapi ada kemungkinan pula balasan tersebut dilakukan di dunia ini menurut firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Ta'ala kata ya, iaitu barang siapa berbuat kebaikan dari orang lelaki atau perempuan. Allah Ta'ala tak kata orang lelaki ke orang perempuan yang buat baik, padahal ia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik. Tak kira lelaki atau perempuan, kalau buat baik Allah Ta'ala akan bagi balasan yang baik. Kalau buat jahat, baik lelaki atau perempuan, dapatlah balasannya, balasan neraka Allah, na'udzubillah. Jadi disuruh kita supaya hidup dalam taat perintah Allah, jangan hidup membelakangkan perintah Allah. Dia pergi meniaga contohlah, dia tak sempat aku sembahyang, tak sempat tak dia sembahyang, tak boleh ya, tak boleh. Sebab kita mesti kena letakkan diri kita, saat lagi maghrib aku nak sembahyang kat mana. Kalau dia pergi musafir atau dia pergi berniaga ke, bekerja ke, kena ingat waktu sembahyang saat lagi aku nak sembahyang kat mana. Itu sebagai kita disiplinkan diri kita dah, kita akan tunaikan perintah Allah. Tapi kalau tak sempat aku sembahyang, tak sempat tak sembahyang, itu maksudnya membelakangkan perintah Allah. Kita mencuaikan sampai urusan kita tu kita utamakan, urusan perintah Allah kita membelakangkan. Siapalah kita ya, mati esok kita bertemu Allah, malulah kita nak bangun di hadapan Allah esok. Hingga dia kata kita malu di hadapan Allah nanti kalau kita ni banyak dosa, hingga jatuh segala isi-isi muka kita ni, jatuh sekeping-sekeping habis ni, tinggal tulang korak muka ni. Kita tengoklah tengkorak tu lawa dah muka dah. Muka tengkorak tu yang nak menghadap Allah, nak memandang Allah. Bayangkan, biarlah kita memandang wajah Allah hari akhirat esok dalam muka kita yang sempurna, ada isi ada. Kalau kita memandang Allah, berhadapan dengan Allah di akhirat esok dengan tengkorak tadi, Allahu Akbar, muka yang tinggal tengkorak. Sebab isi-isi muka ni semua jatuh habis, berguguran kerana apa? Malu pada Allah. Sebab Allah Ta'ala suruh datang ke dunia ni untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar, ajak orang ke arah kebaikan, larang orang ke arah kemungkaran. Kita buat sebaliknya, kita buat kemungkaran.
kebaikan kita abaikan. Habislah kita. Ya, kita buat sebaliknya, kita yang rugi. Ini adalah kepada orang yang berbuat baik. Lelaki dan perempuan tadi yang beriman tadi, kalau dia buat baik, maka Allah Ta'ala kan bagi dia penghidupan yang baik. Kepada orang-orang yang berbuat jahat, Allah mengatakan, pada orang buat jahat pula, Allah Ta'ala suruh main dunia buat baik, dia buat jahat. Apa Allah Ta'ala kata dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka dari azab yang dekat sebelum azab yang besar. Semoga mereka kembali. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya Allah Ta'ala bagi di dunia lagi, bagi orang yang melakukan kejahatan, melakukan maksiat, ya, melakukan larangan-larangan Allah, Allah Ta'ala timpakan di dunia lagi kehidupan dia yang sempit, ujian-ujian yang banyak di dunia ni. Contoh orang yang menikam nombor ekor loteri. Bila dia nikam nombor ekor, dah satu dosa kan, dapat duit. Dapat duit tadi, dia pergi beli motor, bagi anak dia naik. Anak dia naik, accident, patah kaki. Tu Allah Ta'ala dah timpakan kat dunia lah. Balasan orang yang buat salah tadi. Tu baru di dunia. Akhirat lagi dah teruk. Jadi Allah Ta'ala timpakan bala tadi, anak dia patah kaki, supaya apa? Supaya dia kembali kepada Allah. Dia insaf, ya Allah, aku dah salah, ya Allah, aku dapat duit loteri ni, aku pergi beli motor bagi anak aku naik, anak aku jatuh, accident, patah kaki, aku menyesal, ya Allah. Dia dapat kembali kepada Allah. Hidayah, kalau dia minta kepada Allah hidayah, dapatlah hidayah. Allah Ta'ala bagi dia untuk bertaubat. Ya, sempat lagi bertaubat. Tapi kalau tak bertaubat, tunggulah sampai di sana. Ya, iaitu azab yang besar lagi. Akan dapat azab yang besar. Lagi teruk lagi lah azabnya kalau di akhirat esok. Jadi apa yang kita buat kesalahan di dunia ni, kena segeralah kita minta ampun pada Allah, ya. Sebab apa? Allah Ta'ala datangkan berbagai-bagai ujian dan sebagainya supaya apa? Contohnya COVID-19 ni, Allah Ta'ala datangkan memberi kesan kepada individu, pada diri perseorangan. Contoh dia, daripada orang yang tak mau solat, dia mau solat. Tengok ramai orang mati kena COVID-19. Dia pun aku pun takut lah. Dia mati kena COVID-19 juga, dia pun mau solat. Daripada tak mau taubat kepada mau taubat. Daripada hidup tak bersyukur, mau bersyukur. Dulu pendapatan banyak, gaji mahal, kerja bagus, sekarang hilang pekerjaan, hilang pendapatan. Dulu tak bersyukur, gaji banyak, ya, jawatan baik dan sebagainya. Sekarang tak ada kerja, barulah dia rasa Allah Akbar. Dulu aku gaji banyak, sekarang susah lah apa. Mau kembali kepada Allah. Itu yang mendapat hidayah Allah lah. Yang tak dapat hidayah Allah tu masih begitu juga, ya. Jadi biarlah kita tergolong dalam golongan orang yang mendapat hidayah Allah, mau kembali kepada Allah. Itu setelah kita buat dosa, kita bertaubat kepada Allah, ya. Mudah-mudahan. Jadi habislah hadis 24 ni. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk hadis yang ke-25. Hari ni kita 6 bulan 10, ya. 2021 untuk Melayu. Okey. Jadi untuk akhiri pengajian kita, ya, marilah sama-sama mengaminkan doa, ya. Saya baca doa. Perempuan, tuan-tuan, adik-adik sekalian mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah
ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.